Assalamualaikum, doktor. Dengar tak? Oh, ini malam bulan terang ni. Kita punya sesi malam ni special lah. Ah, tu dia. Dengar suara saya, doktor? Okay. Dia macam Nanti saya putus-putus tunjukkan sikit. bulan. Oh, baik. Okay, ni saya tunjukkan equipment saya lah. Oh, Saya tengok dia terus tunjuk. siang tu. Oh, ini betul-betul excited ni. Bulan terang, lepas tu ada marikh kat atas tu. Oh, mari Marikh. Marikh kat atas tu. Oh, baik. Atas sana ada marikh. Nice. Okey, sambil doktor tengah setting tu, saya baca sikit doktor punya profil, boleh doktor? Ya. Jadi kita punya tetamu malam ni Dr. Hairin Anisa binti Tajuddin. Dah kalau ikut sini ada dua ibu. Dua ibu, Tinta Hati Dr. Anisa dengan kembara Dr. Kemushtari. Ini bukan bisya-bisya ni. Lain macam dunia ibu ni. Okey. Tapi malu baru orang lain nak banyak. Tak apa, dua okey. Ini kalau ikut kat Dah terjual tu sikit. kalau ikut kat cover ni lagi best dia punya tajuk ni. Penulis buku Dr. Super Potpet. Dr. Super Potpet tu buku fizikal. Fizikal saya. Alhamdulillah. Tahniah doktor. So, saya tak nak buang masa panjang. Saya nak serah kat doktor ni lah. Kalau boleh cerita sikit tentang diri macam mana daripada orang cakap kalau ikut background ni doktor pakar kanak-kanak. Doktor pakar kanak-kanak tapi buat bidang penulisan ni bagi saya lah. Biasa kalau orang cakap penulisan sastra. Ni doktor yang pakar kanak-kanak. Mana masa yang ialah dengan kebizian kesibukan tu minat menulis ke apa ni semua saya serahkan dulu kat doktor lah macam mana boleh terjebak dengan dunia penulisan ni. Boleh cerita sikit tentang latar belakang doktor. Bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada Master Shiro Academic Global Academic kerana memberi peluang saya lah untuk live dan memberi peluang saya untuk buat buku e-book. Okey. Sebenarnya saya doktor pakar kanak-kanak anak saya ada 4 orang sudah kahwin, anak saya 4 orang, semua lelaki. Umur saya 45 tahun ni lah. Kalau sampai bulan 9 nanti tahun ni 45 dah. Oh, jujur lah. Okay, so jadi anak paling besar 18. Anak paling besar 18 tahun, 17 tahun SPM tahun ni. Okay, so nak jadi cerita, saya memang suka menulis. Daripada zaman sekolah saya suka hantar penulisan saya, terutama puisi. Suka banyak, saya ada koleksi puisi saya. Mak saya simpan puisi saya tu sampai sekarang. Sampai saya ambil gambar, mak saya kata jangan ambil buku puisi ni mak simpan sebab ada banyak story mori, the morning glory masa zaman saya kecil sampai besar. Jadi buku saya tu saya ambil, buku puisi saya tu mak saya simpan. Jadi saya suka menulis dan bila dipilih untuk masuki perubatan, alhamdulillah saya dekat universiti juga saya masih lagi menulis puisi untuk diri sendiri, meluahkan perasaan saya dengan berpuisi. So jadi tapi tak adalah puisi yang hebat-hebat, tapi masa dekat universiti dulu saya pernah jadi pengarah sayembara puisi sebab minat senang puisi. Saya panggil Rasyadi Barazi masa tu sebelum dia accident. Okay, so jadi jadi itulah bermulanya macam mana saya minat dengan sastra ni walaupun nama doktor. Okay, so jadi apabila saya dah bekerja, saya minat menulis tu kurang, tapi bukan kekurangan. Tapi sebab saya terlalu banyak benda yang saya nak cerita tentang pengalaman hidup saya ni.
Jadi tapi saya berminat dengan susu ibu. Jadi saya tahu saya minat dengan susu ibu, jadi saya perlu menulis dalam susu ibu. Jadi saya starting dengan Pak Emma. Jadi start Pak Emma dia panggil menulis sampingan. Lepas tu dia jadi panel, saya jadi panel. Jadi setiap bulan saya menulis jawapan kepada soalan SNJ MPJC. Kalau tengok Pak Enma punya majalah sebelum pandemik ni, saya memang adalah penulis majalah Pak Enma tetap SNJ MPJC. So jadi saya menulis dan saya juga menulis 2 buku, sebenarnya 3 buku tapi yang pertama tu dah sold out. Panduan Bekerja Bersama dengan Puan Siti Mariam. Lepas tu buku yang kedua tu Berjaya Menyusukan, buku fizikal buku Berjaya Menyusukan Anak angkat maksudnya orang tak mengandung boleh menyusukan anak, so guideline lah. Dan buku ketiga komik. Saya suka pada pembaharuan, jadi pada saya buku ni kadang-kadang macam membaca dia tak minat, jadi saya buat komik. Ada? So komik penyusun. Ada, kalau nanti cuba belilah. Okay. Buku komik Indian lah, penyusuan susu ibu. Nama dia komik Dr. Sepuh Pokpet. Tapi ni siri 1, siri kedua masih lagi terkendala. Okay. So siri okay. So jadi itu semua ilmiah lah tentang penyusuan susu ibu. Saya ada minat nak menulis dalam perubatan tentang sakit kanak-kanak, tapi belum ada idea lagi sebab saya nak buat kelainan. Saya tulis, lepas tu bila saya banyak menulis di FB, jadi kawan saya nama Nurul Kemar Misrun, dia pernah jadi peserta MSGA. Dia kata, Adisa, why kita tulis e-book? Dia cakap macam tu. Jadi kalau beli pun tak apa, tapi sebenarnya buku ibu saya tak terlaku lagi. Sebab tak banyak. Baru buat buku je betul-betul. Sebab orang tak tahu kot saya kurang buat promotion. Betul. Tapi kalau macam saya punya buku buku fizikal saya ada aim person. Sasaran saya adalah ibu-ibu dan juga counselor dan juga doktor. Sebab saya ada sasaran siapa yang nak beli. Kalau macam ibu ni macam tinta hati Dr. Anissa lebih kepada pengalaman dan nasihat-nasihat saya kepada orang-orang yang mengalami kesukaran dalam kehidupan. Di mana saya ceritakan kehidupan saya masa kecil. Kalau baca buku ibu saya tu tahulah macam mana susahnya kehidupan saya masa kecil. Saya pernah rasa lampu pakai minyak. Saya pernah duduk kat kampung yang teruk, pernah main lastik burung. Memang kehidupan saya sangat kampung. Kalau tengok dia sekarang ni, saya je. Betul. Adventure. Hidup saya pernah kutip cendawan kikir dalam hutan dengan mak, pernah ikut nak perahu, pernah jumpa. Memang kehidupan saya semua tu saya ingat, dan saya memang jenis yang orang yang susah nak lupa. Jadi saya kata why don't sebelum saya jadi tua, saya lupa, baik saya bukukan. Baik saya cerita kehidupan saya yang sangat susah masa kecil. Merantau ke sana. Itulah saya kata tinta hati Dr. Anissa. Orang tak tahu kehidupan saya sekarang ni senang, rumah macam alhamdulillah ada anak berjaya, saya berjaya dalam hidup. Tapi orang tak tahu setiap detik kehidupan yang saya lalui, kejayaan tu ada cabaran-cabaran dia yang saya kena lalui. Betul. Jadi itulah sebenarnya. Dan melihat kepada kehidupan saya di kampung, saya adalah peminat bintang. Jadi semasa kecil-kecil, saya sangat peminat. Saya tak pernah nak jadi doktor. Masa kecil saya tak pernah nak jadi doktor. Tapi saya pernah rasa nak jadi astronomer. Sebab masa tu saya sangat suka dengan Ibnu Khawarizmi. Orang-orang yang peminat bintang. Sebelah banyaklah yang lain-lain tu kan. Jadi bila saya minat tu, saya cakap one day saya mesti ada. Masa kecil tu one day saya mesti ada teleskop. Jadi masa saya masuk universiti, planetarium baru buka masa 1995. Masa saya masuk universiti 1996, 97. Saya seronok tau. Saya selalu pergi sana naik, tak kisahlah naik apa-apa, saya pergi sana. Saya suka tengok bintang planetarium tu, dah 1 tahun berapa kali saya visit. Sampai saya tengok setiap hari. Baik. Seronok. So jadi saya pun sebenarnya tak terfikir nak jadi doktor, sampai mak saya kata okay, why don't you jadi doktor, sebab saya ada macam orang cakap aura kot jadi doktor tu ada. So, jadi saya pilih jadi doktor anak lah. Jadi daripada zaman anak saya 2 orang, saya dah beli teleskop kecil.
baru nak berjinak-jinak teleskop. Jadi lepas tu saya sambung belajar, master habis, saya beli teleskop besar pula. Bila dah kerja tu besar sikit lah. Masa tu saya dah mula tengok dan mula-mula tengok bulan je. Tapi tak puas hati, orang degil kan, orang jenis yang macam nak lagi macam gitu. So, jadi saya dapat tengok, saya tak puas hati, saya beli yang besar sikit manual tu, saya dapat tengok lah Saturn, Mustari. Tapi macam bergegar-gegar kan, jadi sebab dia tak tetap, saya tak puas hati. Saya kata saya nak pergi simpan duit juga, nak beli yang besar ni. Oh, okey. Besar. Berapa tu doktor? Berapa kosnya tu? Nak cakap ke? Tak pernah. Semua sekali saya ni lebih daripada 10,000 lah. Dia punya minat sebabkan minat minat. Macam-macam lah. Dia punya equipment ni komplit lah. Dengan dia punya alat ni sekali. Alat ni ada macam-macam ni dalam ni. Ada kanta-kanta eyepiece dia, ada filter dia. Okay, kalau tengok sini tu ada bintang Capella. Bintang Capella kat situ. Ni kalau tengok ada bintang Capella. Macam mana nak tengok tu? Dah boleh tunjuk ah. Dahsyat lah. Dia punya minat tu dia kena ada tau. Jadi bila kita tengok sini ada peta angkasa. Kita boleh tengok kat situ nama-nama dia. Dahsyat lah. So dalam 4 orang anak tu ada tak yang tunjuk kecenderungan pada astronomi ni? Dia orang suka tengok lah, tapi dah jemu kot tengok benda yang sama. Cuma pagi tadi saya bersyukur sebab first time dalam hidup saya dapat tengok utarik. Wow. Tak pernah. Wow. Utarik pagi tadi. Itu kita boleh capture lah gambar tu. Boleh. Saya dah capture, boleh tengok dekat saya punya astronomi, Love Astronomy. Saya punya IG. Okay. Pagi-pagi. Ada bulan ni siapa Nas Production ni, ada bulan. Sekejap lagi saya pergi tengok. Sekejap lagi saya dah share. Okay. So itulah serba sedikit. Jadi saya minat sangat dengan astronomi, tapi saya tak mampu untuk jadi orang yang hebat dalam astronomi lah, sekadar untuk diri sendiri. Jadi saya abadikan gambar-gambar saya semua dalam buku Kembara Mustari. Jadi adalah sedikit informasi macam ensiklopedia lah dekat dalam tu. Apa yang kenapa, macam mana nak pemilihan teleskop macam mana, pengalaman saya. Jadi boleh beli buku tu harga RM16 lah yang buku tinta hati apa sangat sebab kos pun mahal yang ni. Jadi harga dia RM16. Kos nak ambil gambar semua kita pergi Tanjung Piai, ingat tak masa ada gerhana matahari cincin. Yang tu pengalaman yang sangat menyeronokkan sebab anak-anak saya semua satu keluarga ikut dapat tengok gerhana cincin. Dan bila tengok gerhana cincin tu pengalaman yang paling indah lah. Sebab benda yang berlaku di Malaysia kan. Jadi saya abadikan juga buku Kembara Dr. Anissa Mustari. Saya suka Mustari tu sebab dia besar dan dia mudah untuk dilihat walaupun dengan mata kasar. Di langit. Cantik. So kalau ikutkan perancangan doktor je lah, sebab tadi kata buku fizikal dah ada 3, ibu ada 2, betul? Betul. Dia akan berbeza genre ke? Maksudnya jelas sebab buku fizikal macam pasal tajuk lain, buku ibu ni nampak lain. Memang akan berbeza ke? Apa next terusnya untuk fizikal dengan ibu perancangan doktor kalau ikutkan? Fizikal saya nak masih lagi dalam penyusuan sebab pada saya ibu-ibu menyusu macam tak berapa elok baca buku ibu sebab dia menyusukan anak, ada some kind of radiation from the gadget to the mother, so saya rasa macam tak sesuai buat ibu lah. Jadi saya lebih suka kepada fizikal. Tapi kalau nak cerita tentang kehidupan, tentang apa yang bukan berkaitan dengan breastfeeding, insyaAllah saya akan buat ni lah. Tapi perancangan yang buku ketiga pun dalam dah hampir separuh. Saya buat Aku Wariskan Perjuangan Inilah tajuk saya tu. Itu in case kalau satu hari nanti perjuangan penyusuan susu ibu ni sampai mati, saya memang sampai mati saya akan perjuangkan breastfeeding walaupun saya dah pencen.
Jadi saya suka tengok ibu-ibu menyusu dan pada saya bahagia melihat mereka menyusukan anak. Apa bila dia orang bahagia, saya bahagia. So jadi saya seronok. Saya tengok baby sihat, saya seronok. Gembira di hati tu susah nak cakap. Betul. So jadi saya seronok dengan baby sihat dengan susu ibu. InsyaAllah saya akan cerita penyusuan susu ibu tapi secara santai, bukan untuk ilmiah sangat. Untuk kaunselor-kaunselor dapat tahulah apa isi rasa hati saya. Ruahan hati saya. Dan saya sebenarnya bila menurut aku menyuruh saya masuk tim ni dengan under bawah Dr. Nick, saya amat berterima kasih sangat dengan bimbingan yang diberikan oleh tim MSGA dan Prof. Nick dan kawan-kawan yang dekat dalam tu. Tapi saya minta maaf sebab saya ni tak aktif dalam tu sebab saya ada banyak lagi NGO yang saya join. So, jadi terlalu banyak kerja, jadi saya memang tak mampu nak go through. Kadang bila saya terlepas tu, apa yang diorang bincang tadi, apa macam blur-blur macam gitu. MNGA sangat aktif lah. Doktor sangat aktif. Betul. Mengikuti tak berapa aktif. Saya minta maaf lah. Okay. Ada apa-apa lagi nak tanya pasal saya? Ini kalau ikut pengalaman ni, saya baca ni ada dekat Hospital Pantai Batu Pahat. Tu kampung saya, doktor. Ya, alhamdulillah ke kampung. Oh iya ke? Batu Pahat belah mana? Sebenarnya saya orang ayah saya orang Rengit. Okey. Mak saya orang Pahang, Temeloh. Tapi saya membesar di Temeloh. Okey. Banyak di Temeloh. So keadaan kampung yang saya cerita tu di Temeloh. Okey. So banyak kali dah besar ni baru duduk Johor. Dia kahwin pula dengan orang Johor. Okey. Orang Seri Gading. Lah Seri Gading Batu Pahat lah. Wayumping atau apa tu, apa itu. Saya Batu Tiga. Jalan Keluang tu, dekat dengan BP Mall tu kan. Itu kampung saya lah tu. Kalau tahu sekolah Musi Sulaiman, saya sekolah situ lah dulu. Kalau lalu Jalan Keluang kan. SMS tu, sebelah sekolah perempuan tu. STA, ada kilang SKP. Itu musuh Sedebal tu. Tahu Sedebal. Musuh Sedebal. Ini cerita budak kampung lah pula. Saya pernah duduk Sedebal sekejap. Saya pernah duduk Sedebal sekejap. Okay. Pernah belajar kat Sedebal. So saya nampak lah semangat doktor tu memang layak lah tu. Dr. Popet kan, dengan doktor memang semangat cerita tu. So kalau ikutkan pada anak-anak doktor lah, orang cakap macam mana diorang punya kecenderungan yang doktor nampak lah. Ada tak yang nampak macam minat menulis, minat puisi, yalah bintang dah selalu sangat. So ada nak nampak. Sebab saya melihat, yalah doktor semua anak lelaki 4 orang kan. So kalau nak cakap nak mewariskan minat dan bakat tu pada diorang ni, doktor nampak setakat ni macam mana anak-anak doktor? Tak, diorang macam ayah diorang. Ayah diorang doktor juga ke? Tak minat. Tak, engineer. Oh, lebih pada maskulin punya lah. Okey. Ya. Tapi anak saya mungkin tak suka menulis, tapi yang minat doktor tu adalah. Yang minat doktor tu ada. Jom saya bawa tengok bulan. Ini yang kita nantikan ni. Sekejap susah sikit Yalah tu. Tak apa. Nampak CP-CP jadi lah. Dia Saya dekat Keramat ni doktor. KL. Tu pembukaan bulan. Betul lah, real lah. Macam yang dalam IG doktor ni lah. Ya. Okay, siapa nak yang dalam ni saya nampak sekarang? Ni matahari. Yang dekat IG doktor matahari. Sebab tu saya bulan. ni bertangan saya bergerak-gerak. Nice. Betul jelas lah. So memang betul lah planet ni bulat doktor bukan mendata bukan flat earth, ngarut je. Yelah sebab okey lah, alang-alang kita dah sentuh bab tu lah, sebab yelah doktor orang yang minat dan mengkaji lah walaupun bukan bidang, tapi boleh kongsikan lah apa fakta berkenaan bumi ni sfera bukan flat earth. Bagi pencerahan sikit kepada orang-orang yang cakap flat ni. Macam mana pencerahan macam mana? Kalau kita tengok nak menafikan lah fakta dia orang ni. Sebab saya baru ni nampak
dekat TikTok ada orang buat TikTok khas pasal tu doktor. Memang dia cakap Yusof ambil yang 15. dia Ambil 15. Dia sebenarnya kalau kita tengok kan sebab satu benda yang selalu saya tengok kenapa dia bulat sebab bila kita tengok dekat laut tu kita nampak dia macam perasan tak kalau kita nampak laut tu seolah-olah macam dia semakin lama semakin melengkung kalau kita tengok tu. Betul. Dia tu satu. Lepas tu kalau kita bawa drone pergi ke atas memang kita nampak permukaan bulat kita tu memang melengkung lah. Maksudnya memang ada nampak macam ni. Dah banyak kajian lah macam mana saya nak terangkan dalam bentuk layman saya tak tahulah tapi scientifically mereka dah buat drone naik ke atas, dah tengok daripada atas, daripada satellite. Takkanlah kita nak tipu lagi pun kalau lah planet lain bulat, kenapa bumi rata? Sebab planet lain ni kita nampak daripada teleskop semuanya bulat. Dan kalau perak, kalau dia rata dan mesti ada penghujung dia dan bila penghujung tu di mana dia mesti tahu dan kita akan pasti jatuh di satu penghujung bumi tu kan. Kalau kita tak jumpa benda tu kan. Jadi untuk golongan macam ni kita tak payah bercakap lah sebenarnya. Kita tak payah berdebat apalah dengan diorang ya. Biar berdebat dan biar je diorang ni attention seeker. Diorang ni yang flat earth, anti-vaksin, bumi bulat, konspirasi dajjal, itu semua satu geng. Lepas tu makanan sunnah, pun satu geng. Sebab guna Nabi, tu memfitnah Nabi macam tu. Itu diorang lah tu. So jadi itu kita malas nak cakap lah sebab benda ni memalukan Islam kan. Tu dia. Tok Jambang kita punya viewers cakap nak kena ruqyah orang yang cakap macam tu. Tok Jambang kena jadi tetamu yang jelas Tok Jambang. Dah ada ibu belum? Okey, doktor, apa lagi yang nak dikongsikan dengan kita punya viewers? Sebab tadi tanpa saya soal doktor dah cerita sendirilah sebut sedikit pasal ibu, pasal orang cakap buku fizikal. Untuk buku fizikal lah sebab yalah, e-book pun orang cakap, doktor cakap baru ada 2. Untuk buku fizikal lah, apa yang ada lagi yang boleh dipromot pada kita punya viewers? Nak dapatkan tu dekat mana? Okey, boleh telefon 017. Itu ada letak dekat IG ya? Oh tak ada dekat IG. IG saya tak sebab saya ada satu lagi. Saya tak ada satu lagi IG yang di-manage oleh satu PA saya. Dr. Super Pokpet. Okay. Dr. Super Pokpet. Ada IG Dr. Super Pokpet. Kat situ adalah maklumat tentang buku-buku fizikal saya lah. Yes. Itulah ada link tree tu. Senang sikit klik situ. Saya tunjuk sini. Saya ada buka dia punya ni. Okey, nampak sini tu dia. Dr. Super Pokpet 017-724-6472. Doktor pun sebenarnya ada YouTube YouTube Dr. Super Pokpet. YouTube saya ni sebenarnya adalah semuanya sebab kadang ada orang malas nak membaca. Jadi mereka lebih suka dengan saya membebel. Jadi membebel lagi terangkut jelas dengan gambar raja-gambar raja yang saya bagi. Jadi ada macam-macam dalam tu saya cerita tentang ilmu kesihatan kanak-kanak, tentang kencing kotor, tentang breastfeeding, tentang macam mana nak atasi anak muntah, macam-macam lah dalam tu boleh tengok lah. Saya dah post banyak dah. Ni yang terbaru ni pasal dah. Anak tantrum aktif doktor kat sini ya? Tantrum. Setiap minggu satu. Okey. Itulah tengok follower, subscribers pun dah 800. Sikit lagi 1K ya? InsyaAllah. Tapi itulah sebab faktor-faktor ilmiah ni nak kena pandai tarik perhatian. Saya ni tak pandai. Bukan YouTuber lain. Tak apa. Yang penting konten tu bermanfaat. Konten mahal ni. Nanti lama-lama diorang kalau diorang tahu dia tahu macam sembelit apa semua kan. Ramailah yang bagi feedback cakap bila tengok doktor punya YouTube tu baru tahu rupanya macam ni. Alhamdulillah lah bermanfaat. Maksudnya mereka boleh ni apa pasal bayi muntah, pasal lidah pendek, pasal pemakanan anak-anak.
Ini kalau ikut sekarang ni apa Pasal waktu pandemik ni, sebab doktor ada klinik sendiri ada, saya ada klinik saya sendiri. Memang situlah sekarang ni, memang operasinya kat situlah. Pusat rawatan pakai kanak-kanak ada dekat JB. Ini kalau ikut pada pandemik ni macam mana waktu operasi ke, ada efek tak? Macam mana doktor punya ni klinik dengan Ada. pandemik? Beza? Memang ada Jauh efek. tak? Jauh beza? Saya buka, saya tak boleh buka malam sebab kalau buka malam saya rugi sebab patient tak ramai. Jadi kita tutup malam. Kita crampkan siang. Kalau kita buka malam hanya 1-2, jadi utility kan mahal, cost. Jadi bayar staff lagi untuk kerja malam. Jadi agak macam rugilah. Dekat dalam ni pun ada cerita pasal vaksin apa semua kan. So jadi dalam memang banyak maklumat yang sangat bagus lah orang cakap, sebab benda-benda macam ni biasa bahasa Inggeris. Orang putih je buat. Ini kira doktor sedia untuk memberi feed yang orang cakap percuma lah. Tengok kat YouTube ni, subscribe tu gratis orang cakap kan. So pada semua ni nak dapatkan video eksklusif Dr. Hairin Anisa, ni dia. Dr. Hairin. Hairin Anisa, Dr. Super Pop Pet. Subscribe orang cakap. Kita punya YouTube ada. Tadi kita punya IG pun ada yang khas. Kadang-kadang atuk nenek pun ada yang subscribe sebab dia nak share dengan anak cucu dia. Betul. Ini memang orang cakap aktif lah doktor. Orang cakap bagikan masa tu macam doktor. Kalau boleh kongsikan. Dengan kerjaya, dengan YouTube, dengan minat ni, banyak sangat benda buat tu. Ada je lah 24 jam Allah bagi kan. Bukannya kita, saya punya perangai, saya tak suka streskan diri saya dengan sesuatu aim. Contohnya macam kalau saya tak dapat nak publish buku saya e-book tu by akhir bulan ni, saya drag lagi buat bulan depan. Jadi saya take my own pace. Saya tak nak benda tu menstreskan diri saya. Jadi mana yang sempat saya buat dulu. Macam contohnya tak lama lagi ni saya kena buat modul ke ibu bapaan, ada Papisma. So jadi saya kena buat kertas kerja. Jadi tergandala lah sikit penulisan buku e-book saya tu. Dan penulisan Dr. Super Pop Pet punya buku sebenarnya dah siap. Cuma nak kena touch-up tu tergandala juga. Jadi pada saya tak apa. Saya bukannya macam orang cakap nak juga certain point macam agak by end of bulan Mac ni I nak publish macam tu. Kita ikut apa yang orang kata apa kita suka, bukannya untuk betul. Untuk apa macam buat e-book pun saya tak stress sangat nanti nak kena beli sampai 100 lebih orang, tak ada. Sebab saya buat e-book bukan saya nak cari duit. Saya buat e-book sebab saya suka. Saya suka nulis. Jadi pada saya berkongsi, siapa minat beli. So jadi buku e-book saya tu minat beli. Kalau nak tahu pengalaman hidup saya yang masa kecil-kecil dulu, macam mana saya tinggal tua, macam mana saya kejar monyet, macam mana saya bergaduh dengan lembu, macam tu. So jadi macam mana saya hidup sebagai seorang doktor, houseman, MO, macam mana saya hadapi cabaran dengan belajar master dengan anak-anak lagi 2-3 orang ya. Macam mana saya habiskan masa saya dan macam mana suami saya support saya, macam tu. Mak ayah saya support saya, macam tu. So jadi kehidupan saya tu ada suka dan duka. Jadi setiap kejayaan tu dia setiap cabaran tu sebenarnya dia manisnya bila kita ni redha. Setuju. Dia bila kita redha, benda tu tak jadi hal lah. Benda tu tak apa, Allah akan tentukan begini untuk kita. Just leave it to Allah. Simple. Saya macam, alah kalau tak dapat nak publish, so what? Ya, betul lah. Tapi kalau sempat masa, buat. Kalau jangan bila kita buat tu sampai kita tinggalkan anak, sampai kita priority tu kena betul lah. Betul, faham. Tengoklah tu, tengok anak-anak saya. Seorang buat ni. Masing-masing menemankan saya kat sini. Sekejap lagi tengok TV sama-sama. Macam itu. Kalau dia orang temankan saya tengok ni, bila minat saya dengan astronomi tu, saya bawa dia orang sekali. Jadi mana tahu satu hari nanti one of them amin. Saya tak tahu.
Ha. Melangsungkan cita-cita bumi dia. Yes. Doktor minat ni lah tengok kalau movie-movie Hollywood tu minat juga tonton cerita-cerita pasal macam Interstellar tu semua minat lah ke tak? Minat, tapi saya tak suka science fiction sangat. Oh. Saya suka benda yang saya suka benda yang facts. Saya suka macam Auta-auta ni tak sangat lah. Star Wars semua tu tak Kurang minat. lah. Saya tak Kalau ada fakta kurang betul. lah. Tapi Saya kalau faham. National Geographic lah minat macam tu lah. Okey. Saya suka yang tu. Okey doktor, kita sebenarnya dah menghampiri setengah jam. So banyak sebenarnya yang doktor nak sampaikan. So saya sebenarnya nak ucap terima kasih lah pada doktor sudi untuk menjadi tetamu malam ni, dan saya nak sikit orang cakap nasihat daripada doktor lah, kata-kata untuk orang cakap yang menyokong doktor dan yang banyak ni kalau ikut subscriber apa semua ni. Ucapan doktor untuk semua, dan orang cakap saya nak doktor bagi satu kata-kata berkenaan minat tadi tu. Sebab tadi dah cakap pasal kita buat ni jangan stres. So saya nak tambah lagi sikit daripada doktor sebagai penutup kata-kata akhir kita segmen malam ni. Bismillah doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebenarnya okay, sebelum tu saya nak promote lah juga. Buku saya belilah buku Tinta Hati Dr. Anisa. Kebetulan dah ada ni sekejap Yes. Tu. Okay, Tinta Hati Dr. Anisa harga RM8 sahaja, boleh dapat di buku ada dekat bawah. Okey, sekejap. DRSPPE.biz mana Master Shiro Global penulis pun diorang ada buku diorang sendiri, boleh beli kat tempat tu juga dan saya punya buku saya tu boleh pergi dekat Dr. Super Popet punya IG. Okey, dah saya promote lah Kembara Anissa tu pun bagus sebab dan selalunya satu benda saya kalau Encik Amir tahu belakang ibu saya selalu saya akan tulis puisi. Okey. Kalau tengok saya tulis puisi. Puisi tu agak sentap sikit lah kalau baca. Buku ibu saya belakang dia ada puisi. Dua-dua ada puisi. Okey. So macam ni lah saya nak cerita tentang ujian. Ya sayang. Okey. Dalam hidup ni saya nak beritahu pada semua followers kena anggap ujian tu adalah yang memang Allah akan jadi pada setiap manusia. Hanya yang mati sahaja tak ada ujian. Tapi ujian dekat kubur lagi bahayalah, lagi kita tak tahu kan. Betul. Jadi dekat atas dunia ni sebenarnya adalah satu persinggahan tempat kita melalui kehidupan. Jadi pilihlah jalan yang betul. Mesti cari ilmu daripada guru yang pada ahlinya, bukan menurut pada benda yang orang-orang yang sesat, riwayat bidah. So dan ujian dalam hidup ni sebenarnya sangat manis kalau kita redha dengan apa yang kita terima, sebab kadang-kadang apa yang baik tu sebenarnya tak baik untuk kita. Kita rasa kita baik, benda tu baik untuk kita, kita nak benda. Tapi sebenarnya Allah tak bagi sebab hikmah dia nak mengelakkan daripada keburukan yang kita rasa baik tu sebenarnya. Betul. Sebenarnya bila kita tak dapat sesuatu tu, jangan ingat Allah tak bagi. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi lebih baik daripada tu. Tepat. So jadi sebenarnya yang kita rasa tak elok tu sebenarnya itulah yang terbaik. Sebenarnya terbaik untuk kita. Setuju. Dan sebenarnya setiap ujian tu adalah tarbiyah untuk diri kita. Dan pengalaman hidup kita ni sebenarnya adalah apa yang Allah turunkan pada kita ni, sebenarnya kita belajar. Apa yang kita lalui setiap hari ni adalah apa yang kita belajar, dan never ever stop of learning from Setuju. everywhere yang macam pengalaman kita dapat ni lah. Dan sentiasa muhasabah diri untuk perbaiki diri sendiri. Dan apa yang saya cakap ni sebenarnya note to myself, if self reminder to me. Dan insyaAllah kita sama-sama nak jadi baik. Betul. Semua nak jadi baik, soleh dan muslim. Amin. Okay. Terima kasih banyak doktor. Kalau yang perempuan antara tetamu yang rare lah boleh saya cakap, sebab satu bawa kita tengok bulan. Yang kedua memang penulis yang dah ada buku fizikal.
Yang ketiga orang kampung saya. So, orang cakap terima kasih doktor sudi bersama kita malam ni. Dan insyaAllah kita doa sama-sama maju jaya lah dalam bidang yang kita buat. Dan betul, kita tak payah nak stres sangat. Sebab bila tak dapat something tu, yakinlah Allah nak ganti lebih baik. Benda tu kita kena pegang betul-betul. Dan orang cakap kita